Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera kepada Dr. Amin dan rakan-rakan. Baik, uh, berkenaan dengan pengurusan penilaian prestasi sektor perbankan. Jadi, saya serta rakan saya Firdaus Effendi akan membentangkan mengenai penilaian prestasi sektor perbankan. Okey, sebelum kita pergi kepada pengurusan prestasi perbankan, saya akan mengemukakan definisi terlebih dahulu, iaitu yang pertama, prestasi kerja didefinisikan sebagai satu proses di mana pengurus bertanggungjawab memastikan aktiviti dan produktiviti pekerja selari dengan matlamat organisasi. Ini ialah oleh Neong 2009. Yang kedua, pendekatan bersistematik untuk menilai kerja lisan ataupun bertulis. Ini saya ambil daripada slide Dr. Amin share. Okey. Faktor yang mempengaruhi prestasi secara umumnya. Okey, yang pertama ialah motivasi pekerja. Yang kedua ialah komitmen pekerja. Yang ketiga ialah latihan berkaitan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi secara umum. So, faktor ini saya dapat melalui jurnal yang Dr. Amin share, yang ditulis oleh Zainab et al. 2015. Okey, seterusnya, sebelum kita pergi kepada penilaian prestasi, suka di sini saya ingin berkongsi tentang latar belakang sektor perbankan. Apakah sektor perbankan? Okey, baik. Perbankan merupakan satu sistem yang digunapakai oleh setiap negara dan termasuk juga negara yang sedang membangun ini, iaitu Malaysia. Di Malaysia terdapat dua jenis sistem perbankan, iaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam yang diamalkan di dalam perbankan di Malaysia. Okey, maknanya di sini di Malaysia ada dua sahaja jenis perbankan, iaitu konvensional dan perbankan Islam. Sistem perbankan konvensional ni dah lama dah wujud dekat Malaysia ni. Walau bagaimanapun, sistem perbankan Islam ni masih lagi di Malaysia, khususnya di Malaysia masih lagi baru, iaitu sekitar 1969. Okey, baik. Dalam sistem perbankan ini, dia berbeza sedikit. Berbanding sektor pendidikan. Okey. Dalam menilai, kaedah penilaian prestasinya agak sebenarnya agak berbeza. Di sini kalau melalui jurnal yang saya baca, iaitu yang bertajuk hubungan di antara saiz institusi pinjaman tidak berbayar dan nisbah modal terhadap prestasi industri perbankan. Dalam jurnal ini dia mengatakan kaedah penilaian itu ada banyak. Namun di sini saya kongsikan, dalam jurnal itu dia kongsikan, iaitu analisis Camel. Okey, analisis Camel. Analisis Camel ni merupakan penilaian ke atas 5 elemen penting dalam operasi institusi kewangan, iaitu berkaitan, yang pertama, kecukupan modal capital. Yang kedua, kualiti aset. Ketiga ialah kualiti pengurusan. Yang keempat ialah perolehan. Yang kelima ialah kecairan. Ini dikemukakan oleh Daud 2013. Okey, seterusnya, dalam pengurusan penilaian ni, dalam bank, dia melihat kepada pulangan kepada aset. ROA, pulangan ke atas aset, return on asset, digunakan sebagai kayu ukur. Inilah kayu ukur untuk melihat, untuk menilai prestasi sesebuah bank itu. Untuk menilai prestasi institusi perbankan. Pulangan ke atas aset, ROA ini
untuk mengukur tahap kecekapan dalam penjualan produk dan perkhidmatan oleh pihak bank supaya dapat menghasilkan pulangan yang tinggi melalui sejumlah aset yang dimiliki oleh mereka. Okey, kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi di perbankan khususnya di Malaysia. Okey, dalam jurnal dinyatakan ada 3 sahaja jurnal ini. Yang pertama ialah size bank. Okey, yang mempengaruhi penilaian prestasi. Yang pertama size bank. Berdasarkan teori skala ekonomi menyatakan saiz sesebuah institusi perbankan yang lebih besar akan menggalakkan kedudukan kewangan institusi perbankan yang kukuh dan lebih baik. Maknanya kalau saiz bank tu besar, banyak cawangan, maksudnya prestasi dia kukuh lah. Okey. Yang kedua ialah pinjaman tidak berbayar. Pinjaman tidak berbayar adalah pinjaman secara lalai atau hampir tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam. Maknanya di sini ialah peminjam pinjam duit kepada bank, tetapi komitmen pembayaran mereka tu tidak konsisten. Jadi ada lambat, kadang-kadang tak bayar bulan tu. Jadi inilah yang menyebabkan prestasi bank itu akan menurun lah. Okey. Yang ketiga ialah nisbah modal. Nisbah modal ni merujuk kepada menunjukkan kemampuan bank menyerap kerugian yang tidak dijangka dan terus beroperasi menurut Syamsuddin Ismail 2009 lah. Okey, ini nisbah modal lah. Bank kalau ada modal yang banyak, so dia akan kuat lah. Di sinilah akan dibuat penilaian prestasi. Okey. Ini apakah penilaian prestasi yang dinilai? Ini yang dikongsikan oleh sahabat saya Firdaus. Yang pertama katanya, ini dapatan beliau, penglibatan, kehadiran, kecekapan, kepimpinan dan tanggungjawab. Ini bahagian sahabat saya Firdaus. Okey. Seterusnya isu dan masalah. Yang pertama, senario kepuasan kerja. Tekanan untuk capai sasaran ditetapkan dengan bilangan staf terhad. Sasaran tidak realistik. Okey. Kedua, pertikaian kenaikan pangkat dan gaji. Ni pun ada isu dalam perbankan. Kenaikan pangkat yang terhad dan layanan majikan yang kurang adil terhadap pekerja. Penilaian prestasi yang dijalankan bersifat diskriminasi serta bias. Seterusnya, sistem kenaikan pangkat yang diamalkan adalah tidak adil. Okey. Pekerja yang telah mencapai sasaran individunya tidak mendapat kenaikan pangkat, ganjaran berbentuk kewangan. Okey. Seterusnya, gaji diterima tidak setaraf dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini adalah dibuat berdasarkan perbandingan dengan bank-bank lain lah. Kalau dekat Malaysia ni memang banyak lah bank-bank yang beroperasi sama ada bank konvensional ataupun bank Islamik dan juga bank-bank dari luar negara. Okey, yang ketiga ialah majikan pilih kasih. Sikap pilih kasih yang terlalu ketara yang diamalkan oleh ketua jabatan, pembahagian tugas dan sistem penilaian diri yang tidak adil masih lagi wujud. Okey, baik. Seterusnya keempat ialah penilaian tidak telus. Penilaian tidak telus, pemberian markah menjadi terlalu sulit. Tiada perbincangan antara pengurus dan pekerja, pegawai bank. Tiada maklum balas dari pegawai yang dinilai. Okey. Okey, kita pergi ke seterusnya. Hukuman atas kesilapan yang dilakukan. Okey. Surat tunjuk sebab, amaran lisan, amaran bertulis, pergantungan dan penyingkiran pekerja diberikan jika melakukan kesilapan. Okey. Okey, seterusnya faedah-faedah tidak menarik.
faedah-faedah yang diperuntukkan masih belum cukup untuk memenuhi dan menjamin masa hadapan. Okey. Ini isu-isu yang sedang berlaku. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu, tapi berdasarkan data, berdasarkan fakta ini, nampaknya perlu dibuat kajian yang lebih lanjut. Okey, baik. Cadangan untuk mengatasi masalah. Yang pertama, mengambil pekerja baharu, pelaksanaan sistem penilaian prestasi yang lebih telus, penambahbaikan faedah-faedah sedia ada, sasaran yang lebih realistik, kelonggaran hukuman, keprihatinan pengurus dan gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan ni penting dalam sebuah organisasi, khususnya di sektor perbankan ini. Okey, baik. Jadi itu saja pembentangan yang saya sempat kongsikan. Jadi sebagai rumusannya, dalam pembentangan tadi saya telah berkongsi definisi, kaedah penilaian dan isu dan masalah yang berlaku dalam pengurusan prestasi bagi sektor perbankan. Okey, semasa melaksanakan atau membuat pembentangan ini, inilah bahan yang kami rujuk, iaitu yang pertama Suzana Abdul Rahman et al. Hubungan di antara saiz institusi pinjaman tidak berbayar dan nisbah modal terhadap prestasi industri perbankan. Yang kedua, Nur Aznaim, teknologi maklumat, strategi pembesaran dan prestasi kewangan industri perbankan di Indonesia. Yang ketiga ialah Syuharmi binti Cik, hubungan keberkesanan latihan operasi perbankan terhadap prestasi kerja di Affinbank. Sekian. Terima kasih.